أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وهي Tuhan ajar pada kami kepada kami masih jahil, وذكرنا ما نسينا diberi pada kami ingat semula kepada telah kami lupa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya alim 'allimna innaka antal ghafurur wa la tu'akhidhna bima ta'lamu minna. Ya alim khulqna bi khulqil ilmi wa hafidhna min khulqil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Surah Az-Zukhruf ayat 17, ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman mathala dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim aw man yunashsha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun wa qalu law sha'a ar-rahman ma 'abadnahum ma lahum bidhalika min 'ilm inhum illa yakhrusun am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun. Tersambung balik surah Az-Zukhruf yang kita baca dan kita berhenti 3 kali jemaah tu untuk kita sebut kalau isu semasa. Amba sebut isu semasa kerana Quran sendiri ni turun selama 23 tahun kerana ada asbabun nuzul. Dalam pengajian Quran ada disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul maknanya sebab-sebab mengapa ayat ni turun dan menyebabkan Quran turun dalam masa 23 tahun. Bila mari sesuatu baru, aku turun ayat menyelesaikan masalah tu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajar agama ni satu mengajar kitab, satu lagi mengajar agama. Mengajar kitab ni kita baca kitab, kita hurah kitab dengan tidak memikir keadaan sekitar, yang kita panggil isu semasa. Itu kita mengajar, biasa mengajar pondok dan mengajar sekolah-sekolah agama. Kita ajar depan kita. Isu semasa tu kita kira rumah dia. So lagi kita mengajar agama. Kita mengajar agama ni lain pada kita mengajar kitab. Maka bila timbul perkara-perkara baru dalam masyarakat,
kita berhenti dulu mengajar kitab tu, kita ambil semasa ni lagu selarang ada dengan agama, barulah masyarakat terasa bahawa Islam ni hidup terus dulu pakai mat. Jadi mampu 3 minggu 4 minggu baca benda baru apa ni baca. Ini sama balik. Surah hari ni, surah kita baca ni surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf kita panggil keindahan. Dia disebut dalam ayat surah ni sekali lagi disebut bahawa dunia ni aku buat penuh dengan keindahan. Bermacam-macam. Sejak kamu tengok malam ni, kamu tengok waktu malam di langit, maka kamu tengok cantiknya langit dengan bintang yang gemerlap. Ni semua disengaja aku buat nak ajarmu bahawa duduk atas dunia ni kena buat benda molek. Jangan hubbu syahwat. Jangan siapa kau pikatmu berhenti sekat molek tu. Molek ni benda molek, benda cantik, benda comel ni sengaja aku buat kerana di sebalik comel tu aku ada. Comel-comel ni aku yang buat. Jadi mu tengok comel depan ni kau ingat kat aku. Jangan jadi mu tengok comel berhenti sekat comel. Jangan. Mu tengok comel mu sebut subhanallah. Allah comelnya. Comelnya retina ni, comelnya wadatan ni, comelnya ilmu ni, comelnya ceramah ni. Benda comel tu aku buat sengaja nak suruh mu tengok di belakang comel tu aku buat. Dengan sebab tu mu syukur pada aku. Begitu juga uduh. Mula mu tengok barang uduh, mu kena reti di sebalik uduh tu aku ada. Dengan tujuan mu nak suruh mu mengelak diri daripada uduh. Hok muncak uduh ialah neraka. Sebanyak mana benda neraka ni uduh belaka. Makan yang uduh, minum yang uduh, pandang yang uduh, nyawa uduh, hidupmu hiduplah uduh belaka. Berderita belaka. Maka mu kena mengelak diri daripada benda uduh. Termasuklah kemuncak daripada uduh ialah neraka. Jadi ayat ni, surah ni sebut Az-Zukhruf, benda comel. Jangan menjadi berhenti sekat comel, berhenti sebalik comel itu aku dia buat comel. Baik, hari ni sambungnya ialah mimma amit takhadha mimma yakhluqu banatin wa asfafun bil banin. Ayat ni Tuhan maruh pada orang yang orang jahilah zaman itu. Jahilah zaman lalu ni, iaitu ada kemunasabah. Manusia ni ambil benda aku buat apa nama ni mimma banatin aku buat manusia ni ada laki-laki ada perempuan, ada laki-laki ada perempuan. Hak laki-laki kalau Arab jahiliah ni, Arab jahiliah, Melayu jahiliah dah mana tahu lah. Arab ni kalau boleh anak puan dia tanah hidup. Alhamdulillah tak ada. Soalnya bapa yang boleh anak puan ni dia tanah. Kalau boleh anak lelaki dia pegang. Sedangkan hak puan aku buat, hak lelaki aku buat. So yang keduanya mu tanah anak puan hidup. Kerana mu kata kalau pegang anak puan bila besar molek nyambil natu mari kahwin ambil klik ke dia saja aku baik bunuh kecil. Ni cara manusia mikir besar masalah dengan fikiran berlaku. Manusia atas dunia ni mikir dia sesat kau dengan mikir berlaku, akal berlaku, tidak guna dah agama. Amo sebut Presiden Amerika lalu cerdik Abdul lah. Siapa kau fikir dia dipilih menjadi presiden. Tapi dia boleh terima kahwin sejenis. Oh laki-laki kahwin sama laki-laki. Puan kahwin sama puan. Dia presiden, boleh cerdik. Tapi dia buat lagu tu kerana apa? Boleh jadi kerana dia kira guna masalah dengan fikiran. Agama lagu mana? Amba ayat ko apa namanya? Orang dia lah. Aku setuju presiden apa ni iktiraf kahwin laki-laki sama laki-laki. 50 tahun lagi mampu habis, tak ada habis. Pupuh habis rakyat mereka. Dah jatuh nikah jatuh. Tak ada anak. Jadi 50 tahun lagi ayat mereka pupuh dah muka dunia pengen rasa. Itu dia jawapan yang paling. Dijawab kamu lagu mana? Dia kata terpaksa. Apa dah seminggu baru jumpa wakil Amerika lagi. Dia kata terpaksa. Tak sebuah mu presiden. Mana boleh mu presiden orang paksa mu. Bila mu presiden mu kena betul keadaan hak salah dari rakyatmu tu supaya betul. Ni tidak mu terpaksa. Senyap. Atas dunia ni boleh senyap, akhirat kita tak patut senyap lagi. Pakhlala ni kita juga, kita manusia ni. Kita manusia ni kita guna fikiran kita berasas pada kaedah Islam.
Allah Ta'ala beri pada kita fikiran. Lembu kubak tak ada fikiran. Kambing beri tak ada fikiran. Kalau ada fikiran ni manusia je. Manusia ni Allah Ta'ala beri fikiran, pas dia kira Nabi seorang. Nabi Rasul. Jok zaman tu ada pahala ni, ada Nabi, ada Rasul, ada Rasul. Dia minta guna fikiran ni betul-betul dengan agama. Bagaimana juga ahli sains, ahli matematik, ahli ilmu hisab, ilmu matematik. Dia ada fikiran, tapi dia ada kaedah dia. Ada kaedah supaya matematik jalan betul ikut kaedah. 1+2 dia jadi 3, tak jadi 4. Mari cikgu belah mana pun campur 1+2 jadi 3. Mari cikgu 1+2 dia jadi 5, dia tak boleh. Kerana 1+3 ni bukan kerana cikgu, kerana Allah. Cikgu hanya juru cakap, juru beritahu saja. Apa kita juga Islam. Islam ni hak halal, halal. Hak halal kita buat haram, haram kita buat haram, akhir 10 jangan habis. Bagaimana 2+5 +2 jadi 5, 10 jangan habis. Sama sipil berlaku. Jadi begitu juga ni. Aku buat manusia ni ada laki-laki, ada perempuan. Maka kenapa bila boleh anak perempuan mungkin tanah dia hidup. Bila boleh anak lelaki bersemegah. Sedangkan muk tu lelaki ke perempuan. Muk budak tanya ni kerana muk betina. Apa kata kalau pok muari apa tuk muari tanah tina sangat habuk. Akhirnya muk tak ada tanah ni kerana muk tak muk tanah. Ini cara begini Islam mengajar manusia menggunakan akal fikir yang menyebabkan orang Islam orang paling bertamadun di muka dunia menggunakan akal fikir. Itu kata amit takhadha mimma yakhluqu bana. Adakah dia ambil mimma yakhluqu bana wa asfakum bil banin. Apa namanya? Dan Allah Taala dia pilih kamu bil banin dengan mana dia beri kat aku anak puan apa ni dia ambil ke dia anak lelaki dia anak puan pemelekat. Melekat ni dia kata anak puan Tuhan. Anak puan tu sedangkan anak puan dia tanah. Tapi bila sebut kata melekat dia panggil anak puan tu anak Tuhan, anak puan hak anak Tuhan hak puan. Ya, beri kat aku anak tina. Anak dia anak jatah. Bahasa mikir berapa dah guna. Ini cara Islam. Jadi Allah Taala marah pada jahiliah yang mengatakan melekat dia anak perempuan Allah. Sedangkan anak perempuan dia sendiri dia tanah. Hak tina dia beri kat aku. Hak jatah dia ambil ke dia. Wa idza busyira ahadun bima daraba lirrahman mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhib. Wa idza busyira ahadun bima daraba lirrahman mathalan. Yang keduanya bila diberi tahu bahawa kamu dapat anak puan, dhalla wajhuhu muswaddan. Muka dia akan jadi hitam wa kadhib. Bersama marah. Mana sepakat dia. Bila orang yang ayat ni mu anak boleh anak puan masa yang bapanya mu kata mereka tu anak puan aku. Sedangkan mu sendiri kalau sebut kata mu dapat anak puan mu nak marah. Tanah. Ini benda-benda gini Tuhan royak bagaimana cara manusia menggunakan akal fikir yang 100% tanpa dalam agama ajaran Nabi. Kemarin ada sahabat muka depan sebut. Ada rakyat Kelantan cerah laki bini kerana suara tu muka depan. Apa? Jadi wartawan tanya apa jadi gini rakyat Kelantan ni cerah suara tu puan suara tu apa suara ni. Amak kata amnu pusat buat lagu tu dulu. Kelantan ni bapa duit pusat buat pembangunan di Kelantan tak sampai pejabat apa. Kenapa? Duit pusat buat pembangunan di Kelantan, buat hospital, buat sekolah. Dia ada pejabat suku di Kota Baru nama JPP. Bapa yang ada JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan di Kelantan. Bapa duit tak mai ke pejabat amu. Bapa pegawai amu di jahil. Pegawai amu dengan pegawai amu sama universiti belaka. Sama celik sama bodoh belaka. Pegawai amu jahat. Risuah. Kalau risuah ada pegawai. Gapo-gapo kita bagi jawab gawai risuah. Apa tak? Kena mesti buat perangai pada rakyat akhir sekali balik. Duit Kelantan, duit petroleum kita bagi. Nak kata berapa ratus ribu juta, bilion, selesai tak dapat lagi, setik tak dapat lagi. Kenapa? Kerana aku ni faham amnu. Jadi mu buat perangai faham amnu akhir sekali ayat perjalanan habis. Ambo jadi menteri usaha bertahun. Sekali apa tak dipilih untuk pergi, tak dijemput untuk pergi ke sekolah ke berapa ni ramai budak-budak. Takut ambo ayat Islam. Takut ayat Islam pun jangan kerana manusia kerana Islam. Begitu ke? Baik jadi topek lah lu. Orang lain ni orang kau mengaji kau itu. Tu lu amat jawab tu siapa dia lah weh.
Bila kayu belok, bayang pun belok kita panggil. Bila pusat balok pangan, maka kita balok, maka rakyat tu balok kata. Aw man yunasha'u fil hilyati wa yusama bi. Adakum nasabah. Dia beri pada kaku hak perempuan. Dia kata melekat ni anak aku hak puan. Sedangkan hak puan ni kalau bertengkar berapa tak cergah bagaimana laki-laki. 3. Waja'al malaikata alladhina min ibadir rahmani inatha ashahidu khalqahum la tuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dia kepak dia jawab lagi. Adakah waja'al malaikata ibadur rahmani inatha alladhina min ibadir rahmani inatha. Dan mereka itu jadikan malaikat. Sedangkan malaikat ni hamba-hamba aku belaka. Mereka jadikan malaikat ni anak aku hak puan. Ashahidu khalqahum. Adakah mereka ada sekali waktu aku buat malaikat? Waktu aku buat malaikat hari itu dia ada ke? Mengapa dia boleh royak malaikat ni anak tina Tuhan? Kita hebat. Masa dia beranak, masa aku buat malaikat tu dia ada sekali ke? Cara Tuhan asok fikiran orang ni menyebabkan orang terpaksa terima benda Islam kata ni betul. Dan segala benda luar pada Islam semuanya karut-karut belaka. Pokoknya apa nama ni? Yakhrusun makna panggil meraba. Satu kitab syarat tu. Dia kata ingat balik aku nak tulis sebanyak mana kata-kata mereka. Sebanyak mana kata-kata manusia atas dunia ni hak tak kena, semua aku tulis belaka. Di akhirat kelak aku soal. Wa yus'alun akan disoal akhirat. Satu daripada pengajian agama Islam ialah tiap manusia ia mati akan hidup balik, dan lepas pada hidup balik akan disoal. Sebab tu atas dunia lah ni kita sebut sekarang ni dunia tu yang sebut liya baluaku. Dunia ni Kelantan baik, Malaysia baik, Amerika, Afrika, semua dunia ni Tuhan buat ni sebagai bilik peperiksaan. Bilik kelas kata panggil. Anak-anak kita duduk di asrama, walaupun dia diberi makan percuma, diberi minum percuma, ada padang bola, ada latihan berapa, tapi bukan pera saja tu. Pera nak suruh dia belajar dengan tenang mana. Nak makan ada, faham kena baca. Nak minum ada, kena baca. Nak tidur ada katil cukup dekat, ada dengan ekor, ada percuma sekali. Bukan pera saja dak, pera nak suruh muslim belajar, dan bila kena soal boleh jawab. Atas dunia kita juga. Dunia-dunia ni asrama tu yang buat pada manusia. Manusia Melayu, manusia Cina, manusia Amerika, manusia Afrika. Kena ingat dunia ni asrama Allah. Yang dia buat untuk kita siapkan peperiksaan Allah. Allah akan periksa kita. Tika mana periksa? Lepas pada kita masuk kubur. Tika masuk kubur tu nak-nakin dulu periksa kita. Ma rabbuka, Tuhan maha penuh. Ma dinuka, agama mengapa dia. Wa ma su'ab betul su'ab. Sebanyak mana benda kita buat atas dunia ni semua disu'ab belaka. Di akhirat kelak Tuhan sendiri dia disu'ab. Wa yus'alun. Satu kitab syarat wa yus'alun. Segala perbuatan manusia akan diistinsa. Inna kunna nastansiku. Segala perbuatan manusia kami akan putus stek. Nastansiku itu amat bermakna putus stek, supaya kita pun dapat. Bagaimana kita ambil kereta putus stek, Stalin tak tumpah. Kereta asalnya kereta putus stek. Begitu juga segala perbuatan kita dalam dunia ada mereka ambil gambar kita, rekod kita putus stek. Akhirat kelak itu ni. Empat apa gitu. Tu dia. Kalau mengaku pakai berapa? Mu ambil piti, mu ambil motosikal orang jual. Motosikal orang, mu jual barang orang. Lagu mana jual barang orang? Kalau orang ambil barang mu jual, lagu mana kuasa? Tika mu curi motosikal orang, tika mu risuah piti orang, sedaplah. Tika orang risuah piti mu, tika orang curi harta mu, kuasa lagu. Jawab mulai atas dunia ni berlatih jawab, berlatih soal. Biar ada orang soal, kita jawab. Kalau kita jawab serupa hak Nabi Muhammad ajar, selamat kita di akhirat. Kalau orang soal tak boleh jawab, kalau terbaik jawab juga tak serupa Nabi Muhammad ajar, akhirat kelak neraka. Jadi belum pada kita masuk neraka di akhirat kelak, berlatih dulu soal jawab. Sebab tu dalam pengajian agama, soal jawab ni satu perkara mustahab. Kita mengaji naum, kau mengaji fiqh, kau mengaji sarah, kau mengaji tauhid, kau mengaji apa, diberi penuh soal jawab. Tok guru kena jawab soalan anak murid. Dan tok guru yang pertama atas dunia ni ialah mak kita, ibu bapa kita. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Mak bapak lah dari tok guru yang pertama yang menyebabkan anak dia jadi Yahudi ke, jadi Nasrani ke, jadi Majusi ke, jadi jahat ke, jadi ahli neraka ke, ahli syurga ke, semua berpunca daripada ibu bapa.
Pergi ke sekolah tu tok guru yang kedua. Pergi ke masuk jadi rakyat, maka ketua kajian tu menjadi tok guru yang ketiga. Jadi ibu bapa rumah mesti tanggungjawab jaga anak dia. Nak belajar apa belajar, tapi biarlah paksi pelajaran ialah Islam. Kepayah sangat. Wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahu ma lahum bidzalika min 'ilm inhum illa yakhrusun. Ini soalan yang keempat, yang kelima. Wa qalu law syaa ar-rahman ma 'abadnahu. Orang tu kata, "Hey Muhammad, kalau soal dia, bapa tolong Allah Taala ambil berhala. Kenapa membunuh anak puan, tinggal anak lelaki? Kenapa? Kalau pergi soal dia perkara-perkara salah dengan agama, dijawab lagi mana? Apa ni? Law syaa ar-rahman ma 'abadnahu." Dijawabnya, kalau Tuhan nak, tentu kami tidak semua mereka. Satu daripada autar orang itu dia handah Tuhan berlaku. Apa tak maya? Tuhan kan nak kill lagu tu. Bapa mencuri, Tuhan kan nak kill lagu tu. Mau bapak mu ajar tadi. Inhum illa yakhrusun. Ma lahum bidzalika min ilmi. Ma lahum bidzalika min ilmi. Tidak ada sebagai ilmu bagi mereka. Kalau orang tanya kenapa mempuja berhala, Tuhan kan nak kill. Mu jawab ni melalui ilmu ke melalui raba gitu ya. Ma lahum bidzalika min ilmi. Tidak ada sebagai ilmu untuk mereka. Kita nak jawab bagi ke orang ni, jawab mempunyai pengetahuan, ni ilmu, sadar pada ilmu. Jangan jawab meraba, jangan. Ibu bapa dengan anak, bila anak soal, jawab dengan kaedah. Cikgu dengan anak murid, bila jawab dengan kaedah. Kerajaan jawab pada rakyat, jawab dengan kaedah. Jangan meraba, jangan. Kalau meraba, jadi sebuah kafir dia. Ma lahum inhum illa yakhrusun. Hey Muhammad, orang ni hanya meraba, gamuk. Mana boleh jawab kepada orang bila orang soal, dia nak tahu ilmu, bukan tak jawab, nak tahu ilmu. Inhum illa yakhrusun. Orang ni hanya meraba. Bila meraba, maka orang yang kena jawab pun, orang yang dengar pun meraba juga. Jadi tok guru pun meraba, anak murid pun meraba. Meraba siapa meraba? Jahil nak jawab ya. Islam tidak benar sekali-kali manusia ni bertaklid. Bodoh. Allah Taala beri pada kita ilmu apa ni otak. Dia beri pada kita Nabi 23 tahun Nabi Muhammad hidup mengajar ilmu. Yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Tugas Nabi Muhammad 4 perkara. Satu daripadanya yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah. Mengajar kitab mengajar Quran wal hikmah. Ajar cerdik. Kaedah macam cikgu ajar kaedah ilmu hasad dalam kelas. Kaedah jadi ajar. Lepas tu bila anak murid ni keluar menjadi peniaga ke, jadi koprak ke, dia ambil balik kaedah cikgu ajar dalam sekolah tu, dia guna dalam masa dia berbincang kontrak dengan orang tu orang ni. Tidak semua cikgu ajar, tidak semua barang hak kita berdepan atas dunia ni cikgu ajar belaka, cikgu ajar kaedah ya. Atas kaedah tu lah anak murid bila berdepan dengan kontraktor ke, berdepan dengan jual beli ke, berapa semua sekali, dia ingat balik kaedah-kaedah cikgu ajar dalam kelas itu. Barulah selamat. Apa itu Islam? Nabi Muhammad ni cikgu. Cikgu mengajar supaya dunia ni selamat pakai akhirat. Bagaimana cara nak suruh jual beli kita selamat atas dunia ni pakai akhirat? Semaya bank kita supaya betul atas sah atas dunia, sah pakai akhirat. Laki bini kita supaya sah atas dunia, sah pakai akhirat. Tak ada orang yang belajar lain pada Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab itu bila kita hidup atas dunia ni, nak makan, kalau nak bini, nak bana, nak bercerah, nak kata tapas sekalipun, kita buat serupa Nabi Muhammad ajar, insya-Allah selamat di dunia, selamat pakai akhirat. Dia tak ada orang yang boleh menyelamatkan manusia pakai akhirat lain pada melalui Islam. 3 hari baru ni timbul cerita ada orang kisah yang pejabat Perdana Menteri, tak tahulah duka cerita apa maksud duka cerita mana. So, atas dasar dia ni Imam Mahdi. Wartawan tanya, "Mu lagu mana?" Imam Mahdi. Sesat. Maka kata lain pada Islam semua sesat berlaku. Lain pada Islam sesat berlaku. Imam Mahdi ada hak sah, ada hak sesat. Mazhab ada 4. Syafi'i, Maliki, Hambali. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Lepas tu lagi Jahili. Hanafi budak, Syafi'i budak, Hanafi budak, Hambali budak, bahkan Jahil. Bahasa sembahyang. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan.
Akad perih gitu je. Ya Allah. Okay. Ni Hanafi pun tak akui, Syafi'i pun tak akui. Itu hak jahil. Kalau nak akad, takkan akad molek. Betul-betul sepakat takbir. Allahu Akbar. Akad takbir ni betul-betul gitu. Nak akad pihak mari selamat lalak ni. Tulbah belana dah betul. Kabir kabjang tak mudah tapi maya tak panas. Ni bulan-bulan Ramadan mari para ahli semua. Puan sebut minggu lepas lah. Bulan Ramadan orang Melayu panggil bulan puasa. Tak kena. Ramadan bukan bulan puasa saja. Puasa pun Ramadan lah, tarawih pun Ramadan lah, ceru bulan Ramadan lah, bersih hati pun Ramadan lah, iktikaf Ramadan lah. Apa dah sedekah bulan Ramadan. Sebab mak nikah benar hak Nabi buat Ramadan, kita buat belakang Ramadan. Jadi tak usah sebut Ramadan bulan puasa. Bulan Ramadan sudahlah. Dia sebut bulan Ramadan, dia mari belakang kepala kita pada makan. Amo cerita amo cerita pada waktu amo nak balik daripada Mesir. Sudah besar belakang, sijil apa nama ni. Besar belakang. Amo pergi ke Masjid Azhar. Dia Masjid Azhar ni lepas mai Jumaat, ada tugu tua. Dia duk canda tiang. Nanti orang pergi ngaji Quran dengan dia. Jauh sekali dia. Kita sini ada tak ada wallah alam. Guru Quran, guru matematik, guru sains dia duk nyanda tiang. Cikgu hok matematik tu juga menas kerana tiang tertentu. Orang tahu dia ni bagian qiraat ke, bagian tajwid ke, bagian fiqh ke. Jadi ambo pergi seorang guru tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi dia nak qira al-Quran. Nak baca Quran. Nama ketah. Amo baca teh. Dia baca teh dia kata, dia kalau ayam membaca apa? Kita baca teh hojak kecil lagi. Mula hayah mula mu amo ni ngajar Quran. Tok guru Quran kapung galak pulang aku. Bila dia baca depan dia kata mau baca apa? Baca teh lah Syekh. Ada sebab aku tu teh. Salahnya Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia tak boleh begitu. Ar-Rahim, Ar-Rajim, Ar-Rahmanir Rahim, Rabbil Alamin. Kita ni Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Bak dalam semaya pun tu juga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Macam tak ada iyo. Ar-Rahim pas pada ha tu nak sampai kami ada ya tengah. Jadi mau sebut Ar-Rahim. Ar-Rajim. Lepas pada jim nak sampai ke mim tak ada ya tengah. Rajim. Bila ada ya mati kita panggil. Bapa yang kita buat piak bapa. Akak tanya ketiga piak. Allah namadah. Allah berani. Ni bahasa Jahil tidak bahasa Syafi'i dah. No akak tanya supaya bahasa Syafi'i akak molek. Buat supaya bahasa Syafi'i jangan pandai-pandai. Begitu ya kita sekarang ni baca Quran kena ingat dalam Ramadan pula ni semua. Kalau boleh tiap-tiap buah tiap-tiap surat tu balik kena ada latihan semula. Berapa kita bagi renew latihan semula terjadi. Ibu bapa panggil anak-anak baca tahu kan ibu bapa juga tak kena juga baca baca tahu bapa tak pandai tahu juga kena ada tu guru seorang khusus bulan Ramadan ni baca tahu semula hok bagi mati kena mati hok mat kena mat hok idgham kena idgham hok iqlab iqlab Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin pas pada dah nyapa kunung tak ada ya tengah so mati din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kena panjang ain kalau lepas pada ain tu ada ya tu mati. Jadi apa buat style Melayu Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin membaca berapa baca tahu tu dah tidak tahu gitulah. Allah kata ingat pahlawan berapa puluh tahun tu amal balik tahun 92 ni tahu berapa ni 70 tahun 50 tahun ingat benda gitu. Ya Allah kalau mereka tulis lagu tu ketika aku semaya akhirat pun jana habis semaya tu kerana mereka kata untuk baca tahun baca bukan lain wajib baca tahun untuk baca tahun ni mengandungi huruf-huruf alim ulama kita bila nah huruf tahun tak apa kita ingat huruf jak daripada bismillah ni tahun atau tidak itu satu khilaf. Syafi'i kata bismillah masuk dalam tahun, orang lain kata tahun ni start daripada alhamdulillah. Bismillah ni tidak tahun dah bukan cuma tiap-tiap tiap surah ada bismillah sebagai batu tanda, sebagai batu tara. Tak apalah betul.
Jadi benda-benda begini para ni dalam bulan Ramadan ni kita kena beringat molek. Kita doa Allah mudah-mudahan Allah Taala panjang umur kita tahun ni biar dengan Ramadan pula. Bagaimana Allah beri pada kita lepas kita dengan Ramadan. Dan Ramadan kita ni jangan jadi puasa kamu sebut jangan puasa sekarang, jangan puasa sobat, baca Quran, tilawah, tahajud, mikir, zikir, semua sekali kita buat belakang Ramadan sebagai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mengundi bulan Ramadan pun mengundi cakap Quran, tidak mengundi cakap kebangsaan dia. Inhum illa yaqusun. Orang ni hanya meraba ya Muhammad. Am atainahum kitaban min qabli. Am atainahum atainahum min kitaban min qabli. Ataupun dia kata lagu tu kerana ada kitab tangan. Tengok cara Tuhan soal. Ataupun adakah dia jawab lagu tu kerana dia ada kitab langit duduk tangan dia. Ada kitab dari langit royak bahawa malaikat ni anak puan Tuhan. Kau tentu ada kitab mari langit royak lagu tak apa. Tapi kalau kitab langit pun tak ada akal yang budak pakai berapa, jangan. Dunia tak sudah dengan berapa. Biar ada fakta, biar ada kaedah, biar ada peraturan begitu. Islam dia kata hidup dengan kaedah. Jual beli berapa semua sekali. Tengok. Fahum bi musabsikun. Kalau ada kitab tak apa, dia pegang molek kita. Dalam kitab langit, Taurat, kau Injil, kau Quran, kau royak bahawa mereka ni anak puan Tuhan. Kau tentu ada dalam kitab tak apa. Tapi lah kita pun tak ada akal yang tak ada tiba-tiba muka kata juga ngaruh pun. Dia dunia ni penuh dengan kaedah. Dan apa namanya? Baik. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Sebenarnya orang ni kata gini ya Muhammad. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Jawab pihak tu yang gini. Iaitu orang ni turut mak bapak. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami beranak-beranak tengok tu nenek kami buat lagu tu. Jok dia tu nenek lagi royak, malaikat ni anak tina Tuhan. Kami apa kata juga, moga tu nenek kata lagu tu. Jadi kalau mai tu nenek gini, tak payah nabi. Tak payah nabi, tak payah ahli sains. Tak payah pekat tu nenek. Ni hak kita panggil budaya. Budaya. Negeri kita ni ada menteri kebudayaan. Tak apa. Tapi budaya hak molek boleh tu. Hak udah jangan kena ubah. Molek tak molek itu kira kita kena dengan agama ke tidak? Kalau kena dengan agama, molek. Tak kena dengan agama, well. Di Kelantan ni alhamdulillah. Budaya Kelantan ni bila diambil buruk pada mai wayang kulit. Mai wayang kulit, mai apa lagi? Mok yung. Apa lagi? Kita buat mok yung. Apa kata mok yung tak leh? Walaupun orang Kelantan ni buih benar mok yung, tapi apa nak buat? Tak ada tempat nak fikir moyong. Hak tino jatan duk atas stage, musik gua aku pun saya adik WM ke dia lah. Terus maisa, balasa kita tengok moyong. Bercanggah di atas maisa. Ni moyong. Wayang kulit ketambah tak apa. Tapi kena buat cerita hak dongeng. Hak dongeng gajah putih segoyang laut ngaruh tak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jawab salam, dijawab salam ni ngaruh dah ni. Tu buat. Nak wayang kulit boleh, tapi biar tentu cerita hak realiti. Wayang kulit tu kenali. Tu kenali satu ulama ya, boleh kata Tuhan bagi Kelantan je. Negeri lain tak ada orang jenis tu kenali. Kita boleh wayang kulit. Dia boleh tulis atas kertas ke sebagai buku. Wayang tu kenali, nak wayang kulit kau nak gapo buat drama kan boleh. Biar tentu butik wayang kulit kawan cerita tuk mulu. Wayang kulit kawan cerita tuk gapo. Apa pasal putih ni gapo lawan aku putih ni? Janggut. Tuk janggut. Wayang kulit tuk janggut. Tak apa, dia putih. Tuk janggut ni orang putih kata penderaka. Kita kata pahlawan. Tu dia. Nak tentu pahlawan ada kau. Orang putih pandai, orang melawan dia penderaka pula. Mengikut ceritanya dia setiap melawan putih melawan apa namanya cerita panjang. Dan di bem kerapu pisungan ada gambar dia kaki lah kata, kepala lah bawah, buat dia orang putih. Masa Jepun itu. Masa Jepun sebanyak mana orang hok sokong Inggeris, dia hambat Jepun habis. Dan sebanyak mana orang hok sokong Jepun, ada orang pangkat berapa gitu dia tak ingat dah. Apa ni? Tan mereka berapa nama tak ingat. Dan mendengar Jepun. Jadi oleh yang demikian. Ibu bapa kita, tu nenek kita sebarang hak tu nenek kita buat hak molek tu.
Hak tok nenek kita buat tak molek, buang. Kita lah ni akan jadi tok nenek pada cucu kita. Cucu cicit kita tok nenek. Hak kita ada cuma anggap lah ni akan jadi tok nenek satu masa dulu. Bila mari cucu kita, cicit kita, dia kata tok nenek aku buat dia. Adakah kita yakin benda hak kita buat lah ni betul tak? Hak betul kita teruskan. Lah ni selalu. Hak salah kita buang. Supaya kalau ada tok nenek, cucu kita raya tok nenek aku, biar tentu pasti kita sebagai tok nenek akan datang ke buat benda pada belakang. Bila bunyi band misalnya, kita berhenti buah rokok, syarat kata berhenti, pakat terus pergi ambil sembahyang. Dan kalau boleh ambil sembahyang, belum ada band sembahyang. Biar jadi kita betul lalu, biar anak kita, cucu kita tengok tok dia ni, bila nak band, ambil sembahyang ada cucu. Biar tu cucu kita satu masa kelak, dia kata tok nenek aku lagi. Ambil sembahyang belum pada orang band. Wa inna ala atharihim muhtadun. Oleh kerana tok nenek kami buat lagu ni, maka kami pun muhtadun ala atharihim. Kami turut denai kesan mereka. Hak dia kata, hak gapo kata, dia turut belaka. Jadi ini tidak hujah, tapi itu hujah bagi orang zaman dulu. Dan orang Melayu kita pun ada hak jenis turut tok nenek apa semua sekali kita panggil budaya, dengan tak pilih budaya betul Islam atau tidak, tak betul. Buang hak budaya kita hak salah, buang. Barulah kita masuk kubur dia mata rapat. وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نبي في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك memang begitu ya Muhammad, memang begitu. Tidak ada seorang rasul yang aku kira atas dunia belum padamu fi qaryatin, mana-mana qaryah, min nadhirin. Nadhir maknanya orang rasul yang membuat ancaman, illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala. Kecuali tiap-tiap rasul yang kami kirim dalam hari itu belum pada memari ini, kalau berjumpa, kalau bertemu dengan mutraf makna orang hidup senalina, hidup mewah, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kita pokok kita turut tok nenek. Kalau tok nenek kita ni ummah, tok nenek kita ni ramah, wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kita turut mereka lah, kerana tok nenek kita turut. Ini ulang tadi Nabi Islam apa ni, Quran ayat Nabi kita Muhammad. Muhammad ni jangan susah. Kalau ada orang lawanmu, bukan mu seorang, tak kena lawan. Mana-mana Nabi tak muka dunia ni, beratus ribu tahun dulu, ada orang lawan. Hak lawan kepala pengahnya ialah mutraf. Mutraf makna orang mewah, orang hidup mewah, makan cukup, tidur cukup, ciberok cukup, gapo cukup. Orang ni dia kira tak perlu menabi. Tak perlu pada Nabi, tak perlu pada Rasul, tak perlu kita dari langit. Kenapa? Kerana aku makan cukup dah. Makan cukup dah, makan pakai cukup dah, apa cukup dah. Perlu pada apa lagi? Kita pakai tu untuk nenek sudah lah. Lepas lelah ni pun, pada lawan Islam ni, tak mewah. Tak gaji besar, tak harta banyak, tak kereta besar, makuk besar, cawan besar, bini besar. Orang ni biasa nak lawan Islam. Coba fikir, adakah sudah dengan kita mewah atas dunia? Belah mana mewah kita, belah mana kaya kita akan mati. Raja, sultan, presiden, negara, semua mewah belaka. Adakah boleh nak kekalkan seorang mewah tu dengan mewah dia pak dalam kubur? Tak boleh. Bila mai kiamat, khafidatur rafi'ah. Kiamat ni boleh penuh orang yang tinggi, yang kaya, boleh menanya. Rafi'ah tu boleh bertanya orang bawah. Bila mai kiamat dia bertukar keadaan. Sebab kita pergi pergi Singapura, pergi negeri lain. Bila kita duduk di rumah kita, senang. Tapi pergi negeri lain, apa kita pergi ke Mekah lah. Pergi negeri lain, pergi Mekah. Udara lain, makan minum lain, check up lain, pakaian lain, suruh lain. Itu baru negeri ke negeri. Sama-sama dunia. Apa kata kalau tukar negeri nah, daripada dunia ke alam barzah, alam kubur. Oh, banyak beza lagi. Bila duduk dalam kubur, kita terbujur. Tak menyawa, tak gapo. Mari melekat duduk dua orang. Melekat pula mungkar, nakir. Mungkar makna wuduh, nakir makna wuduh. Pasal wuduh belakang, jekah, kecek cara wuduh.
tanya soal jauh. Tak ada hok sedap dengar daripada muka nak. Fikir lagu tu insya-Allah belah mana mewah sekalipun kita akan sesuaikan kemewahan kita dengan Allah yang sadar. Ini baru tu. Sebab itulah Quran mai ayat awal-awal lagi. Jangan menjadi kita bila mati terselumpuk, mangau-mangau. Bila mati, oh lagu ni bila mati. Jangan. Bahawa kita baca Quran, biar siaplah di atas dunia ni begini, masa depan akunya bila kubur begini, di pada masyarakat begini, semua Tuhan bayarkan. Kemudian inna wajad majid. Orang yang paling ingat melawan ialah mutra puha. Orang hidup mewah, orang gaji besar, harta banyak. Orang ni kena perhati. Dan akhir-akhir kita tengok dalam sahabat, dalam harakah khasnya. Ramai orang bekah gapal kajian. Mai masuk pahak. Kau kajian. Masa duduk kajian itu, dia buat takut. Kerana kajian kita sebut demokrasi ya, buat dalam demokrasi diktator. Bila keluar ada pejabat kajian, bila berhenti pencing, dia bebas. Orang sorang, pasal orang sorang, pakor, arti-arti. Jadi benar-benar gini perhadismu sangat-sangat mustahak. Orang ni insah ni kerana ada orang buaya. Tu imam tu ayuh ni tu ustaz tu guru dia royak. Kau boleh royak dah ceramah, royak dah ceramah. Kau tak ada royak ceramah, royak tak biasa. Kau tak ada royak biasa, royak kedai kopi, sosial. Akas kata buku sungguh betul. Orang yang sudah dapat duit banyak dengan filem dia, dengan drama dia, dengan itu dia tiba-tiba tinggal itu kenapa? Kau tidak kerana mereka yakin ke akhirat, bagaimana kita yakin atas dunia dia? Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi abaakum. Baik. Bila orang itu kata, bila orang itu jawab pada Muhammad bahawa kami buat lagu ni, kami sebuah berhala, kami bunuh anak tino, kami pegang anak lelaki, kami tunjukkan tu untuk nenek. Baik. Soal dia balik. Awalau jitukum bi syai'in, awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum 'alaihi abaakum. Adakah kalau aku ai kamu lebih comel, lebih betul, lebih berhidayat daripada hak tu nenek membuat? Membuat alasan teruk ni kan tu nenek. Baik kan aku ai hujah. Dia lebih molek pada hak tu nenek membuat. Lagu mana mentu kata saya. Qalu inna bi musyrikin bi kafir. Jawabnya, tak setimo, kafir juga. Nak pergi hak tu nenek juga. Walaupun hak bawa Muhammad lebih comel pada hak tu nenek aku, tapi sifat kata mung bawa tinggal tu nenek aku tak boleh. Aku terima waktu nenek. Hak membuat aku kufur, aku tolak. Ini orang degil. Tuan-tuan ingat, Nabi kita lahir di Mekah. Dalam ramai-ramai orang Mekah ada nama Abu Bakar, ada nama Abu Jahal. Orang ni ahli kuprat dulu. Abu Bakar pun ahli kuprat, Abu Jahal pun ahli kuprat. Tapi apa seorang itu terima ajaran Nabi yang kita panggil As-Siddiq. Tak seorang lagi Abu Jahal tak terima. Sama duduk muka belakang, sama cerdik tak cerdik orang ni ahli kuprat, orang kuprat nak cerdik lah. Bagaimana cara nak bawa barang, bagaimana jual barang, bagaimana nak persautan orang, bagaimana nak potret itu semua. Cerdik dah orang kuprat. Baik, sama-sama cerdik. Abu Bakar pun cerdik, Abu Jahal pun cerdik. Tapi seorang terima Islam, kita panggil Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tiap-tiap sebut nama sahabat kena yakin ya, radhiyallahu anhu. Sebut, tapi Abu Jahal tak terima. Sebut Abu Jahal, laknatullah alaihi. Kenapa dia gitu? Jawabnya kerana dalam hati perut masing-masing. Hati perut kita ni nak kebenaran ke, nak untuk nenek. Nak kebenaran ke, nak poskala. Poskala kata. Buat poskala dah. Orang kata buat poskala. Pakai gawai, poskala. Poskala ni kalau betul skala ni agama betul. Tapi kalau poskala salah agama buat. Abu Bakar dia yakin benda kata Nabi Muhammad ajar dia betul. Skala tu salah. Dia terima Islam. Abu Jahal dia kata kalau aku turut Muhammad, aku dia nak murid dia. Dia kata nama kena orang dia baik guru dengan aku. Mana tak boleh. Dia apa tinggal diri. Abu Jahal kata aku nama kena. Orang duk puja aku, mari berdua pagi petang siang mari duk puja aku, itu ini. Siapa digelar dia ni? Abul Hakam. Abu Jahal ni punya cerdik dia dipanggil Abul Hakam. Abul Hakam kata pandita dia kata. Orang masyarakat Arab ni gelar pada aku pangkat bintang Abul Hakam. Tiba-tiba bila cerdik nak ngaji dengan Muhammad, bodoh mula laku. Mana boleh? Laku. Ini kita panggil pertinggal diri. Paklah ni pun kalau kita ada marketing diri,
tidak peringat Allah, punah jana dia bala. Lepas tu dia kata fantaqamna minhum fasul kaifa kana aqtum kadzibin. Akhirnya fantaqamna minhum. Akhirnya kami mereka. Kami takut. Naqma makna kami mereka dan sebenarnya fanzur kami mereka. Di atas dunia ni ada azab yang Tuhan buat turun pada orang yang tidak, yang melawan Nabi, yang melawan Rasul, yang melawan akal fikiran sendiri, maka ketua azab. Azab ni macam-macam lah. Kalau Quran sebut azab ni bermacam-macam cara. Ada waktu kemarah. Waktu Nabi kita duduk di Medina, Allah Ta'ala waktu kemarah ke Arab Mekah, siapa makan bangkai, makan tikus, makan apa semua sekali. Nyebabkan orang itu kiri surat ke Muhammad, tolong akak bala lah. Dia kat nak buat. Tu para mari banjir. Dan azab yang paling ditakuti sekali ialah fa'ansahum anfusahum. Apa namanya? Wala watakunu kalladina wala takunu kalladina fasaqu wala takunu kalladina sallallahu fa'ansahum anfusahum. Ya alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun wala takunu kalladina sallallahu fa'ansahum anfusahum. Mu jangan lupa, mu jangan tiru orang lupa pada aku. Atas dunia ni orang ingat aku pada, orang lupa pada aku pada. Ada orang yang jaga betul hukum Tuhan, makan, minum, kaya, pakai, rumah tangga, perkhidmat, jaga hukum Tuhan. Tanda dia ni zakirullah, ingat pada Allah. Dia ada orang yang tak kira asal ada piti sudahlah. Tak kira halal, haram, curi, rasuah, tak kira. Orang ni orang lupa pada aku. Orang lagu ni jangan tiru. Kalau tiru juga fa ansahum anfusahum. Aku tu bala. Balanya apa dia? Bala dia sendiri lupa ke diri. Kemarah dak, banjir dak, gapo lagi demam piala dak, tapi balanya aku lupa ke diri sendiri. Nyebabkan dia tak ingat diri sendiri. Ingat nak makan, nak minum, syurga neraka boleh gigilah, azab kubur boleh gigilah, nak makan le. Ini balasa yang menimpa manusia, iaitu manusia lupa diri dia sendiri. Masa depan mati dia tak ingat. Bapa dah mati, anak-anak balik molek, rumah tinggal kubur. Apa nama ni, harta benda masa mati tu, anak-anak sahabat anak girama bawa bunga setengah tu, setengah bawa kereta gapo, kereta balik rumah semula, anak balik semula. Ketika tu muka orang lelaki mari, hak ni dia kena ingat, tapi orang tu tak ingat lagi. Ini bala besar bila orang tu pun lagi. Jadi antara nikmat kita tamu kau dunia ni, boleh makan, boleh minum, dia teringat entah pada ni aku akan sakit, aku akan mati. Dia mati, makan tak ada, minum tak ada. Mari muka lain pula. Hak yang layak kita lakukan ialah mungkar wa nakir. Ini kena ingat. Kalau ingat ni nikmat besar. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqtum kadzibin. Muhammad dan aku timpa bala pada mereka, maka perhati sedikit bagaimana akibatnya. Akibat orang kadzibin, perang kaya jaga negeri Mesir. Dan kalau kita pergi ke Mesir, kita boleh tengok patung-patung dia pakai ni, ada lagi patung-patung. Ni patung Aman Hatu, ni patung apa nama apa lagi, patung-patung dia naik masa zaman kerajaan itu besar patung, tak apalah. Maknanya orang ni akhirnya Nabi Musa kita, Siti Maryam radhiyallahu anha, mak Nabi Isa, dia tahu-tahu mengandung. Tu lelaki tak ada, habis buah kapus buah negeri gecar Maryam zina, Maryam zina, Maryam zina. Usi Maryam tu yang punya tahu. Ya laitani mitu qabla hadha. Dapat sebut ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyah. Tiap Maryam kata Allah, kalau boleh aku mati belum pada ni, tak apa. Bapa aku jadi bini. Mengandung tok laki tak ada. Memang ada hak orang tuduh. Dia orang menuduh ni pasal nak tuduh. Tak ada dah ingat Tuhan. Bapa Tuhan, kalau boleh aku mati belum pada ni. Wa kuntu nasiyan mansiyah. Biar aku ni kalau boleh orang tak ingat aku atas ni. Wujud tak ada ni. Nak makan lagi mana, nak balik ke rumah, nak cari makan di rumah, malu. Tak makan lapar. Maka Tuhan kata, wahuzi ilaika bin-nakhlah. Maryam, kocok patenya. Nakhlah tu tamak. Pak kita sini nyo lah, honyo. Kederak orang tina mengandung, kocok honyo. Hak jatuh puluh hari kocok tak luruh, nyo. Tapi ikhtiar tu kena ada. Kocok honyo, oh sebagainya. Tu sakit alik rutaban janiyah. Akan jatuh guguran atasmu rutaban janiyah, buah tanah putih. Rutab tabang janiyah, buah tanah putih ini ada khusiat dia. Pakhlala ni pun Dr. Akwi, buah tanah putih dia panggil rutab ni ada khusiat, bila kita makan dia bersihkan usus kita. Jadi orang puas
Mengandung sangat-sangat mustahak cari makanan-makanan yang boleh bersih ke usus dia, supaya bersih molek, anak sihat, tubuh sihat. Kalau kocok watama tu luruh tama masuk, nak sabar engkau masuk. Tak kocok dia luruh. Tapi Siti Maryam yang mengandung sudah dalam tubuh kita, tubuh dia psikologi pula tuduh dia pula zina pula, makin lagi letih lagi. Tapi dia kata kocok sepadan aku buat. Maka dia kocok gugup luruh berat. Watama rutab, watama putih. Ini pakhlala ni pun kita kena ikhtiar. Ikhtiar mengeping, kita ikhtiar makaf, kita ikhtiar berapa hak dan mana buat jahat tu. Kita doa minta maaf buat tu dia jahat. Semua sekali. Dia putuskan tu.